Dah lama tak dengar lagu baru Kak Lina kan. Jadi inilah hadiah istimewa Kak Lina untuk peminat-peminat Kak Lina yang dah lama tak dengar suara Kak Lina yang sendu ini, Dek. Sendu. Lama Melody tak interview Ayu. Lama. Ni nervous ni. Jangan ada soalan panas. Tak kira lah you duduk Amerika ke, you duduk Britain ke, you duduk Australia ke, itulah penerimaan sebutan yang universal. Isu saya simple je. Saya nak bersemuka, nak tahu siapa buat, tapi saya tak tahu siapa yang buat. Belanja tulang sana, belanja tulang sini. Diorang memang akan terus chop saya. Siapa, apa suka hati diorang lah kan. Macam nak ajak orang tambah dosa ke kat situ? Kenapa kita nak kena bahasakan orang tu dekat laman sosial? Kenapa? Yep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirikan hari Minggu anda tentunya bertemankan kami di Melody. Selama 1,5 jam ni kita akan bawakan rancangan-rancangan yang berlaku. Rancangan pula cerita-cerita yang berlaku sepanjang minggu dalam industri hiburan. Dan tentunya saya seorang je hari ini. Sebab apa? Ni nak cerita ni. Jana ni telah dilastikkan ke langit yang ke-7. Jadi dia tak ada hari ni. Jangan tanya pasal dia. Selepas menunjukkan perhitamnya itu, dia entah pergi ke mana entah. Tapi tak apa, kita akan bersama saya dan saya ada 2 orang tetamu yang akan menemani kita hari ini. Tetamu yang cukup in sekarang ini dengan program barunya. Sambil-sambil itu kita nak ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana 300,000 lebih vaksin telah selamat sampai ke negara kita. Alhamdulillah. Siapalah agaknya kan yang dapat vaksin batch yang pertama ni. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana kata berjaya lah untuk mendapatkan vaksin yang menjadi kegilaan ataupun yang menjadi permintaan yang sangat banyak di seluruh dunia. Sekurang-kurangnya kita Malaysia diberikan kepercayaan untuk menerima batch yang pertama. Jangan sebarkan berita-berita palsu. Tak ada microchipnya dalam vaksin tu. Apa yang penting kita berikan sokongan dan kalau ada rezeki kita dapat. Kalau tak dapat kita tunggu je. Jangan sebarkan berita palsu, okey? Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan macam saya kata tadi 2 orang pelakon yang tengah hit sekarang ni dengan dramanya yang begitu jahat-jahat kelakar. Yang seorang lagi tu dia masih lagi blur-blur macam tu tapi dia diangkat menjadi juri ya. Jangan tak tahu. Tapi sebelum tu anda boleh orang kata bersembang bersama kami. Follow kami dekat Instagram Melody TV3. Kalau nak membawang lebih ekstra lagi teruslah ke Twitter sebab Twitter tak boleh nampak muka. Jadi beranilah sikit kan nak type-type tu, pergi ke TV3_Melody Official. Kat situ kita akan bacakan sekiranya kita ada masa lagi. Dan ada banyak cerita-cerita yang menarik. Antaranya kita ada cerita pasal Dayan Trisha yang dikatakan sedang rapat dengan pelakon yang hangat juga. Lepas tu Alif Sata pun nak kongsi resepi katanya. Dan juga ada juga cerita-cerita menarik yang akan kita berikan kepada anda semua sebentar lagi. Jadi rajin-rajinkan jari jemari anda untuk komen, like dan sebagainya. Dan cerita pasal Ellie Mazlin pun ada juga setelah lama menyepi. Amboi Ellie sibuk berlakon sana sini, sibuk orang kata jadi pengacara. Sekarang ni baru terfikir aku ni penyanyi rupanya. Dia melancarkan lagu apa katanya. Banyaklah cerita-cerita yang kita akan kongsikan dengan anda sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, apa katalah kita Hello, dah ada ke belum? Tak apa, kita biarkan dia kat situ. Dia masanya tengah ambil mood lagi sebab nak masuk melangkah sebagai seorang wanita yang dibenci tu bukannya senang ya. Agak sukar. Tapi sebelum tu apa kata kita yang ada dekat sini, kita akan saksikan cerita pertama yang wartawan kita sempat sediakan untuk anda, iaitu cerita tentang siapa? Ada Dayan Trisha. Dayan Trisha yang saya kata tadi tu sedang rapat dengan seseorang. Betul ke cerita dia? Kita roll tengok dulu. Hai, orang cantik senang je. Penyanyi pelakon Dayan Trisha kini melebarkan sayap seninya dalam bidang pengacaraan pula. Alhamdulillah. Dan difahamkan Dayan juga bakal keluar dengan lagu terbaru.
Dayan Trisha, hai. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa khabar? Baik, PKP macam mana? Okey. Orang nak tanya. Alhamdulillah. Jadi PKP 2.0. Dayan Trisha macam mana? Mungkin boleh kongsi dengan peminat-peminat. Sekarang ni more prepared lah kan. Tak adalah nak expect PKP second, tapi kalau dah jadi dah buat macam mana kan. Okey je lah. Macam tu lah. Shooting memang semua kena postpone. Banyak plan yang memang perlukan ramai orang, ramai kaki tangan kerja memang semua kena stop. Tapi banyak benda yang macam contohnya posting ataupun brand ambassador content tu semua masih berjalan lagi sebab kita boleh buat secara social distancing kat rumah. Jadi kita tahu kan kerjaya Dayan Trisha, penyanyi, buat lagu juga, pelakon dan katanya cuba untuk menceburi bidang pengacaraan. Jadi apa yang Dayan boleh katakan tentang kerjaya yang semakin melebar ni lah? Sebenarnya Dayan memang dari dulu jenis suka cuba banyak benda. Before ni pun ada je dapat offer untuk hosting. Cuma before ni Dayan rasa macam tak apa, kita fokus apa yang ada dulu. Tapi bila dapat konon offer yang memang Dayan suka kan, memang Dayan macam okay, tak ada harm untuk try sekarang. Happy sebab in the end it's still in the same industry. Kalau dalam bidang nyanyian kita tahu Dayan memang mengeluarkan lagu-lagu yang dibuat oleh Dayan. Kalau ada peminat-peminat yang mungkin tanya, Dayan kalau buat lagu-lagu yang ikut macam taste sendiri, bukan kata mendengar kepada pasaran di luar sana, pasaran muzik, ada tak Dayan memikirkan untuk buat lagu-lagu yang didengari oleh semua golongan lah, pendengar-pendengar di luar sana? Jadi apa yang Dayan boleh katakan tentang lagu-lagu Dayan tu? Sebenarnya Dayan memang daripada dulu keluarkan lagu yang at least Dayan kena suka. Sebab yang kena perform Dayan, yang kena record Dayan. So macam bila kita tak put our whole heart dalam apa-apa produk, tak best lah. So apa-apa pun kalau orang terima, Alhamdulillah. Kalau orang tak terima, apa-apa jenis muzik kita keluar pun ada orang suka dan tak suka. Tapi yang penting Dayan kena suka dulu. Daripada dulu memang tu Dayan punya prinsip lah. Sebab kita kena buat kena sepenuh hati. Sebenarnya ada je lagu yang mungkin tak kena taste Dayan, tapi bila Dayan buat tu, at least Dayan bagi my whole effort. Sebab benda tu yang penting. Dayan rasa bila kita nak release ataupun produk apa-apa daripada kita sendiri, tu memang kita punya. Jadi orang rasa benda tu ikhlas. Kalau orang terima tak terima tu cerita selepasnya. So apa-apa memang prinsipnya is you have to stay true to yourself. Sekarang ni Dayan baru habis shooting, ada 2 drama yang tak keluar lagi and then MCO. So mungkin bila duduk rumah sekarang memang dia akan start masuk mood music balik. Sebab music ni kita ada mood tau. Especially Dayan, dia ada mood dia. Kalau tak masuk mood tak boleh buat. Especially before ni dah 2 kali back to back shooting kan. So maybe insyaAllah kalau duduk rumah lama sangat adalah 30 lagu keluar. Tak tahu kan. Okey, itu berkenaan dengan kata kerjaya. Kita nak usik-usik lah. Sebelum ini ada gosip dikaitkan dengan Dayan dengan pelakon band Amir. Walaupun Dayan dah menafikan. Jadi apa yang Dayan boleh katakan bila ada orang kaitkan ya, you bercinta dengan band Amir daripada sekeping gambar yang dimuat naik oleh peminat kan, yang mengambil gambar Dayan dan band Amir. Apa yang Dayan boleh katakan? Dayan dengan band okey, kita orang kawan. Adalah before ni macam kita try untuk rapat. Tapi macam sekarang ni kita kawan. Tak ada apa-apa lebih daripada tu. So I okey je dengan band. Ada tak apabila privacy kan? Ada orang yang ambil gambar macam kaitkan you bercinta, apa yang Dayan boleh katakan? Itu lumrah lah kan. Kita dua-dua dalam industri hiburan. So memang orang akan berkata, and memang kita pun tak nafikan benda tu. Cuma sekarang ni memang Dayan dengan band kawan dan kita orang okey je. Kawan je, betul-betul kawan je. Okey je. Boleh je kalau kerja dengan band, tak ada salah pun. Adakah Dayan sedang mengenali sesiapa ke sekarang ini ataupun bagaimana? Macam tu lah. Tak ada komen lagi as of now. Sekarang ni Dayan tak ada apa-apa yang boleh share ke apa. Cuma Dayan okey macam ni. Banyak peminat Dayan, dia orang very cute lah kan dekat social media. Dayan dengan siapa-siapa pun, ataupun dengan gosip ke ataupun tak ada gosip ke, dia orang sentiasa ada and sentiasa menyokong. And apapun dia orang fokus kat apa yang Dayan tengah buat dalam career. Macam my acting, my shooting, my drama, my song. Jadi I sangat bersyukur untuk peminat yang daripada dulu menyokong dan tak pernah merasa macam nak tahu sangat hidup personal kan. So I really appreciate that. Tapi I faham je kalau dia orang nak tahu, sebab of course kita minat someone kan. Kalau Dayan dah ready ke ataupun ada someone ke, of course Dayan akan bagi tahu lah, insyaAllah. Tapi sekarang ni Dayan okey je. Artis nak cuba sebagai pengacara dari penyanyi, pelakon dari penyanyi. Jadi saya sebagai seorang pengacara, saya pun nak cuba bakat saya sebagai seorang penyanyi. Tapi saya akan menyampaikan lagu yang bukan berbahasa Melayu. Bukan senang ya apabila artis berbangsa Melayu nak menyanyikan lagu yang bukan berbahasa Melayu. Tapi saya akan cuba. 3, 4. Mepang, zuzuzu, miau miau miau. Mepang, kus kus kus, pias pias pias. Amepang, susu. Macam mana? Apa kata juri? Stop. Apa ni? Belum lagi. Stop. Masuk. Saya rasa baik awal terus jadi pengacara, tak payah nak bepang kat sini. Apa pula? Itu bukan senang tau nak hafal lagu tu. Betul tu. Tapi Kak, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nampak macam anak dara 25 tahun Cik Salma. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, Mak. Syukur Alhamdulillah. Macam mana, apa pendapat Mak dengan lagu saya? Mepang, pius. Kau.
Tak sadap. Oh lah. Silang macam ni duduklah. Kita kena jadi juri. Awal kena datang belajar vokal lah. Ya, nak belajar dengan Mak kan? Boleh. Tapi kan sekarang ni kan orang kata Didi Alias dan juga Mak Adam juri untuk Family Duo. Family Duo. Cerita sikit-sikit. Minggu lepas kita dah launching Family Duo secara virtual. Betul, tapi tak puas. Tak puas. Oleh kerana semua orang tak puas, sama sekejap bila dekat virtual tu, saya kembali di set Melody. Terima kasih Melody. Sebab gambar itu tak nampak muka, nampak badan Cik Zaman. Ini original dah keluar, turban dia tak ada. Jadi Kak Zee macam mana apabila dia angkat menjadi juri ni? Layak ke? Layak. Layak ke? Tengok dia nak selamatkan diri dia. Ramai kat luar sana. Tapi minggu pertama dikacam sikit. Kecam sikit. Mana kau tahu kecam? Twitter, okey. Dia cakap Didi Alias tak layak untuk jadi juri. Tapi saya sebenarnya juri persembahan. Untuk vokal memang saya tak layak. Ini dia yang jaga vokal. Kenapa kau kan ya? Bukan. Ter. Okey. Tapi semua orang ketahui Mami Didi Alias ni antara berapa lama dalam industri, bagi tahu sikit. 30. Saya 30 tahun. 30 tahun dalam industri, segala selok-belok dalam industri ni dia dah tahu dah. Yalah bepang apanya bepang ingat kuih bepang ke? Bepang tu tak boleh lah. Tak boleh. Macam Mak pula juri dari segi apa? Di segi vokal dan juga persembahan juga. So memang segala jenis vokal macam bepang tadi tu tak boleh. Kita kena teliti betul-betul. Cuba komen sikit pasal bepang dia tadi. Bepang dia tadi saya boleh bagi markah daripada 1 ke 5. 3. Kau jangan. 3. Dia selalu jadi juri selamat. Mana ada. Cukuplah menghina aku dekat TV. Tahu tak ramai orang tengah tengok sekarang ni. Tak apa. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita belajar kelas vokal secara rapid sekarang juga. Wow. Boleh. Diam. Okey. Kita berehat. Kita jumpa selepas ni. Jadi mungkin lagu tu tak sedap lah. Kita tukar lagu lain. Boleh. Kita boleh. Isu saya simple je. Saya nak bersemuka, nak tahu siapa buat, tapi saya tak tahu siapa yang buat. Kerana akulah bidadari syurgamu. Ada. Minta suka hati 3 jam lempang. Baru-baru ini bertempat di Pejabat Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS telah mengadakan majlis penyerahan surat tawaran dana pelaksana fasa 2 kepada 65 syarikat produksi membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM20.985 juta. Penyerahan ini telah dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah yang dilakukan secara maya. Sebenarnya kita KKMM dan FINAS ingin membantu sedaya upaya teman-teman penggiat seni budaya untuk mereka terus berkarya, terutamanya pada zaman COVID-19 ini. Ramai yang terkesan. Jadi kita lancarkan pelaksana dulu fasa 1 sebanyak 13.4 juta ringgit melibatkan 39 buah syarikat produksi, dan hari ini sebanyak 20.9 juta ringgit melibatkan 65 buah syarikat. Jadi mudah-mudahan mereka dapat terus berkarya, memperkayakan lagi program-program seni budaya tempatan. Kita semua tahu yang pelaksana ni adalah kesinambungan daripada apa yang kita telah engage dengan TV station, media firma juga daripada tahun lepas. Jadi ini adalah fasa kedua. Tapi perancangan ini kalau kita lihat sebenarnya inilah antara perancangan-perancangan kemas atau rapi yang dibuat pihak FINAS bersama dengan KKMM. Kita tahu kita ada PKP dan kita fasa pertama kita cuba dapatkan penggambaran dah dapat dan kita turun dana untuk menggerakkan balik ekonomi. So these are the thing yang sometimes susah saya nak cerita dekat orang apa perancangan kita buat, tapi alhamdulillah bila syuting dah benar, pelaksana dia turun, so industri kreatif dah boleh ada satu suntikan dana baru untuk menggerakkan balik ekonomi itu. Kesinambungan perancangan itu, dan alhamdulillah hari ini selesailah pemberian 20 juta ni. Sejak 2-3 hari ni nama Ahmad Idham disebut-sebut. Baru-baru ini ada satu solidariti membuat satu petition bagi menyingkirkan CEO dan juga Chairman FINAS. Apa komen Ahmad Idham selaku CEO FINAS itu sendiri mengenai petition yang telah dibuat? Okey, saya dalam keadaan macam ni, ini hot seat. Semua orang tahu CEO FINAS punya seat, pengurusi FINAS punya seat, hot seat. Saya pun pernah masuk, saya pun pernah dikeluarkan. So jadi bagi saya perkara ini adalah satu cabaran yang harus saya hadapi apabila saya berada di sini. Isu petition tu memang saya tahu, tapi saya sebenarnya saya mengambil langkah proaktif sebab kebanyakan yang saya difahamkan juga yang sign petition pun tak faham apa yang diorang sign, hanya diarah-arah. So jadi saya kata kalau you nak kata ini petition daripada industri kreatif, yang buat pun saya tak kenal siapa, so macam mana kita kata petition tu daripada industri kreatif sedangkan pembuatnya pun kita tak kenal. Jadi bagi saya it's not about saya tak nak react, tapi saya tak tahu macam mana nak react. Mungkin siapa boleh tolong sebab saya nak jumpa diorang. Saya bukannya nak ambil tindakan apa-apa, saya
cuma nak jumpa sebab saya nak tanya, you all faham tak apa yang sign? Dan kalau ada benda yang tak betul kita buat, apa benda yang perlu dibetulkan? Kerana dalam keadaan sekarang, kita dalam darurat, kita dalam PKP. It's not about kita nak membantas, it's about kita nak survive. Dan bila kita buat kerja di Finas ni kali ni dengan KKMM, kita harus balancekan antara ekonomi dan nyawa. We are not talking about pandemic COVID is not a game. It's not something yang boleh diambil mudah. Dan satu keputusan yang saya buat, penelitian dia harus kemas. Sebab at the end of the day, salah keputusan, kita juga yang akan kena. Pasal petition tu, isu saya simple je. Saya nak bersemuka, nak tahu siapa buat, tapi saya tak tahu siapa yang buat. Dan saya tak pernah kenal orang yang buat tu, adakah orang industri ke tak, tapi dia kata solidariti industri kreatif. Siapa you? Bagi saya as CEO Finas, saya tidak boleh meletakkan diri saya on emosi untuk bertindak. Saya kena bertindak secara lebih bijak, dan juga saya sebagai pejabat awam juga saya ada tata cara kerajaan yang perlu saya hormati. Begitu juga kalau kita tengok mereka marah kenapa Finas lambat membenarkan penggambaran. Kita buat kerja, tapi as agensi kerajaan kita ada satu sifat menghormati antara agensi kerajaan yang lain. Takkanlah saya nak membantai orang lain pasal kerja orang lain. So sometimes saya tak salahkan mereka, mereka tak berada dalam sektor kerajaan, tapi saya mohon satu je, kalau boleh faham dan hormati apa kami buat, kerana di sektor kerajaan kita ada banyak tata cara dan juga cara-cara yang lebih berhemah untuk kita melaksanakan tugasan kita. Mungkin mereka yang melakukan partition tersebut mungkin tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan Ahmad Idham selaku CEO Finas itu sendiri, dan mungkin Ahmad Idham sendiri boleh kongsikan serba sedikit apa perkara yang dilakukan oleh Ahmad Idham itu sendiri. Kalau saya Ahmad Idham artis, hari-hari saya bagi tahu orang apa saya buat. Tapi saya sebagai CEO Finas, saya tak boleh buat benda tu sebab saya ada akta rahsia yang perlu saya protect. Benda yang tak berlaku lagi tak boleh. Macam Prisma, kita ni buat kerja je. Saya bukan di sini yang hari-hari nak selfie, nak bagi tahu orang, aku buat apa. Kalau Ahmad Idham artis boleh, tapi sekarang tak boleh. Jadi saya kena balancekan saya punya lifestyle today, dan kadang-kadang kita nak cerita kat orang tapi kita tersepit bahawa kita ada tata cara kerajaan yang perlu kita ikut dan hormat. So di situ saya minta sangat, kalau you nak tahu apa kita buat, you tanya. Kita ada hotline Finas, kita ada counter email, you can ask kalau you tak tahu. Sebab tak semestinya you tak tahu kita tak buat. Tapi kadang-kadang apa yang kita buat tu kita tak boleh bagi tahu awal. Sebab kadang-kadang dia melibatkan banyak tata cara yang kena saya hormati. Okey, mengenai kemelut di antara Finas dan beberapa persatuan di Malaysia ni, apa yang komen Ahmad Idham tentang kemelut di antara beberapa persatuan tersebut? Sebenarnya kalau tanya saya, kita sebenarnya tertanya-tanya apa isu sebenarnya di sebalik ni. Kita nak dig apa isu, sebab kalau dikatakan dengan persatuan ini, engagement Finas dengan all the persatuan, tak kira apa persatuan pun, telah bermula. Kalau isu akreditasi ni, kita ada buat engagement untuk pemindaan akta Finas dengan persatuan, semua dah buat. Saya lebih lihat pada benda ni lebih kepada peribadi. Jadi saya tak boleh layan sangat. Kalau isu pasal industri, kita boleh. Cuma saya kata kat diorang, now is PKP. Dalam keadaan PKP ni, kita tidak mahulah banyak sangat aktiviti bersemuka, all that. InsyaAllah, saya dah bincang dengan pegawai saya pun dah dapat surat mereka, kata mereka nak penerangan semula Orang Padu Citra, kita akan buat. Tapi kita akan buat mungkin daripada sudut konsep webinar. Kan? Jadi kita akan buat dan kita akan beri penerangan, kerana ramai di luar sana yang tak fahamnya. Kita tidak bubarkan persatuan tu, kita cuma menamatkan keahlian dalam Padu Citra, dan saya pun tak bubarkan Padu Citra. Apa yang saya buatlah, kita penambahbaikan di dalam keahlian Padu Citra, yang mana insya-Allah sekarang ni kita tengah buat dia punya term of reference apa yang baru. Dalam bulan Mac nanti, semua persatuan kita akan panggil request for application. So all persatuan industri kreatif dalam Malaysia boleh apply, dan kita tengok mana-mana yang align dengan kita punya proses akreditasi. So these are the things yang kita tengah buat, dan benda tu telah di-explain berkali-kali dan telah ada seminar pun. Rasa these are the things yang sometimes industri apa-apa pada Finas. Kita kat Finas, kita akan buat ikut tata cara yang sebenar, insya-Allah. Okey, Cik Ahmad Idham, apa yang Cik Ahmad Idham boleh komen tentang baru-baru ini Cik Ahmad Idham telah memuat naik satu story di IG mengenai anjing yang menyalak. Sebenarnya nak tanyalah, sebenarnya status tu tuju kepada siapa? Dia tak ada siapa-siapa tuju. Dalam status tu saya tengah buat skrip, anjing tengah bising kat luar. Jadi kadang-kadang berseluruh lah dengan peminat-peminat IG saya. Tapi isu dia itulah, saya pun kadang-kadang terkejut juga. Selama ni saya naik status kata tengah buat skrip, tak viral macam ni. Because it's skrip, saya berkarya. Kadang-kadang lepas office hour, saya ada idea, saya buat skrip. Bukan saya nak jual kat Finas pun. Saya memang itu karya passion saya. Itulah saya kata, kali ni macam, lain macam lah pergi dia. Mungkin diorang dah rindu karya kau dah. Sebab tu diorang ni semua macam ambil peduli sangat apa skrip kau buat, kata. Itu je lah. Bukan senang ya nak duduk dekat kerusi Finas tu. Kak Didi kata 30 tahun tak teringin ke nak dapat jawatan kat Finas tu? Saya tak ada masalah. Kalau saya diberi peluang untuk duduk kat kerusi Finas tu, insya-Allah saya cuba rombakkan segalanya untuk yang terkini, yang terbaru musim wawasan 2021, insya-Allah. Takutlah Kak duduk sini je lah dulu. Duduk sini. Kau tanya aku jawab. Okey, betul-betul. Okey Mak, apa yang membezakan rancangan ni dengan rancangan-rancangan yang Mak pernah jadi juri lah sebelum ni? Macam rancangan yang satu lagi tu. Okey, rancangan ni memang sangat istimewa sebab dia sebab macam season pertama ni kan, kita melibatkan artis-artis tanah air Malaysia, di mana diorang akan berduet dengan salah seorang dalam keluarga diorang. Duet.
Duet. Bukan duit. Kau aku cakap jangan duet. 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 The pronunciation duet. Nanti cakap berduet LHDN pula. Kejar dia orang. Berduet. So macam minggu lepas kita ada adik-beradik dan minggu ni kita akan ada mak dan juga anak atau ayah dan juga anak. Mak dengan anak menyanyi. Bolehlah tak? Akak dengan cucu? Cucu aku yang lagu Twinkle Twinkle Little Star je. Tak, sebenarnya Family Duo ni dia orang jangan salah anggap pasal Family Duo ni karaoke keluarga. Dia memang untuk have fun dengan family. Maksudnya macam awal pernah juga di offer rasanya untuk menyanyi dengan Syah kan. Saya sekarang nyanyi dengan anak saya je. Tak sedap ke anak saya tetap sedap. Saya tahu memang tak sedap. Tak payah nyanyi. Tak payah nyanyi. Tapi kan orang banyak kata kecam Kak Didi kenapa jadi juri dan sebagainya. Dia bukannya nak menang anugerah kan Kak? Betul. Dia bukan menang macam per episod you kena okey dia ni bagus pergi next 13 episod tak. Hari tu minggu tu episod tu siapa yang performance bagus, vokal dia okey, kita bagi menang rezeki dia dah habis. Minggu depan orang lain pula pasangan lain. Itu je sangat simple. No favoritism. No favoritism. Sebab dalam ni banyak sahabat-sahabat kita kan dalam industri. So kita sentiasa pastikan teliti dalam markah tu betul lah. Betul Kalau dia message mak sebelum show tu tak layan lah. Tak. Kawan-kawan? Tak layan. Okey, ni nak bagi tahu ni Family Duo merupakan rancangan realiti hiburan nyanyian keluarga. Betul. Terbitan TV3 setiap episod akan disertai oleh 5 orang pasangan duo yang mempunyai pertalian keluarga macam mak tadi, mak dengan anak ke, kakak dengan adik ke, laki bini ke, apa ke. Dan minggu ini bertemakan ibu, bapa dan juga anak. Jangan lupa malam ini jam 9 malam hari Ahad di TV3. Jom kita tengok sedikit snippet apa yang bakal berlaku dalam Family Duo malam ini. Saksikan. Kenapa nak cantik-cantik ni? Nak pergi mana? Nak pergi taman ke? Alah baik ya cover maminya. Suara dia macam Ella tu je. Suka lagu tu. Susah sikit nak ingat lirik. Boleh masuk. Hai. Nampak je. Saksikan episod 2 bertemakan ibu bapa dan anak dalam Family Duo. Ahad 9 malam hanya di TV3. Wah, itu Sairah punya anak. Ya. Wah, nyanyi sekali. Nyanyi sekali. Dia yang paling muda lah kan. Ya, dia paling muda. Paling tua. Apa saya nak tunjuk? Apa saya nak tunjuk saya Paling tua belum masuk. Saya paling tua tak boleh masuk. Kenapa? Juri. Hello, you belum kelawan test emas. You belum test vokal I lagi I kalau kata you suruh I perform I anytime. Cuba kalau tadi saya dapat 3, akak dapat berapa? 3, 4. 4 darah duduk di tepi sungai. Omboy. Nampak? Aku tak boleh nyanyi lagu tu. Kalau sambung, payment. Lagu tu tak sesuai. Dia Kenapa? lagu tu untuk anak-anak dara nyanyi. Hello. Betul tu Kak, betul tu. Kejap kamera naik sikit. Mak darah duduk di tepi sungai. Buat apa duduk kat tepi sungai tu? Pasuk kain. Kan tengah tunggu Cuba nenek darah. Banyak sangat payment ni. Jadi kan kalau mak dengan anak masuk memang seronoklah kita dapat tengok kan. Macam tadi saya tengok ada Sharifah Zarina dan sebagainya kan. Ada kalau episod malam ini rasanya ada seorang artis anak beranak yang rasa korang tak sanggup nak tengok. Tapi sangat seronok, betul. Sangat seronok. Sangat seronok. Sebab best ke ataupun sebab kelakar? Dia best, banyak yang berlaku dalam program ni. Macam-macam. Banyak base. Dia selalu duduk kat basement. Dia selalu base. Lepas tu kalau juri bukan banyak aku komen, betulkan ayat dia je. Juri kan. Jadi memandangkan tadi mak dara dan nyanyi lagu 4 dara ni, kita akan ada cerita pasal 4 dara ni. Ada. Dia terlupa dia sebenarnya dulu seorang penyanyi. Dia lupa pula asal usul. Dia sekarang banyak mengacara berlakon dan sebagainya. Yelah. Dia lupa yang dia aku penyanyi rupanya. Jom kita saksikan Ellie Mazlin. Katanya Datuk Siti tu asyik makan dah. Ya. Habislah bidadari. Semakin laris dalam setiap bidang yang diceburi, itulah Ellie Mazlin yang kini dalam proses penghasilan single terbaru beliau bertajuk Dusta Cinta. Siapa yang berdusta tu? Lagu ini merupakan ciptaan komposer Aina Abdul, Jo bersama Kak Lina Pompom. Bila dah ada single baru ni macam nak comeback balik lah lagu-lagu dulu tu yang menaikkan nama Kak Lina, sekarang ni macam seolah-olah mungkin ada yang menganggap Kak Lina tu. Okey, sebenarnya ramai peminat Kak Lina yang baru-baru ni diorang tak tahu yang Kak Lina sebenarnya asal adalah penyanyi. Diorang tak tahu Kak Lina penyanyi.
Sebab kebanyakan Kak Ina dapat peminat baru ni daripada Kampung People. So Kampung People kan budak-budak satu family akan tengok kan. So bila Kak Ina menyanyi, diorang macam tak sangka yang Kak Ina ni sebenarnya asal penyanyi. Ya, Kak Ina asal penyanyi, cuma dah lama tak keluar lagu baru. Tapi Alhamdulillah lah, bila live record, offer Kak Ina di masa yang sangat tepat. Lepas tu Kak Ina pun fikir, okeylah Kak Ina rasa ini hadiah yang terbaik untuk peminat Kak Lina yang selama ni rindu. Dah lama tak dengar lagu baru Kak Lina kan. Jadi inilah hadiah istimewa Kak Lina untuk peminat-peminat Kak Lina yang dah lama tak dengar suara Kak Lina yang sendu ini, Dek. Sendu. Di sebalik kesenduan lah, suara sendu apa semua tu kan, ramai mungkin tak tahu peminat-peminat lebih muda ni yang Kak Lina dulu pernah dianggap sebagai salah seorang klon ketika karier Datuk Seri Siti Nurhaliza berada di kemuncak satu ketika dulu. Jadi kalau sekarang ni agak-agak orang tuduh klon siapa pula? Macam hari tu Pak Dara pun ada orang cakap, bila Pak ni ada suara Datuk Seri Siti. So pada Kak Lina benda tu tak menjadi perkara asing sebab daripada dulu lagi memang orang akan samakan suara Kak Lina tiru Datuk Siti. Kak Lina okey sebab pada Kak Lina kena menghormati semua pendapat mereka dekat luar sana. Kalau sama, cuba nyanyi sikit tengok sama ke tak dengan Tok T ni. Seandainya aku yang pergi dulu, sampai mati ku kan mencintai kamu, kerana akulah bidadari syurgamu. Ada. Bolehlah kata lebih 70% lah sama kan. Jadi bila macam tu kan, bila Kak Lina pun sekarang ni sudah keluar dengan single baru, tak takut ke bila orang akan kembali throwback lah kecaman-kecaman lama tu, katakan dulu menyanyi tumpang populariti Datuk Seri Nurhaliza, sekarang pun sama lagi ke? Okey, kalau tak nak di lambung ombak, jangan bina rumah banglo di tepi pantai. Kak Ina sentiasa menghormati segala pendapat orang-orang luar. Kalau lepas ni kalau diorang kata macam diorang dengar lagu Dusta Cinta pun ada suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kak Ina okey. Ada. Seandainya. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya Kak Lina pernah meletak jawatan sebagai penyanyi dan juga pelakon. Kononnya tak nak berlakon dah masa tu, tak nak menyanyi masa tu. Tapi orang kata apa, selepas Kak Lina hilang, lepas tu Kak Lina kembali, Kak Lina bangkit, cuba buat sebaik mungkin setiap apa program yang stesen bagi pada Kak Lina. Tak sangka segala apa yang Kak Lina perjuangkan, segala apa yang orang bagi semangat dan juga bagi peluang pada Kak Lina membuahkan hasil. Dan walaupun Kak Lina tak dapat sebarang award, Kak Lina okey. Kak Lina pernah popular satu ketika dulu, tapi tak seperti yang sekarang ni. Yang sekarang ni impak dia yang sangat lain. Kak Lina macam rasa nak nangis, macam terharu sangat. Orang sentiasa tak putus-putus bagi semangat dekat Kak Lina. Terima kasih kerana sentiasa ada waktu Kak Lina susah. Kak Lina tak pernah lupa jasa mereka yang ada waktu Kak Ina susah ketika dulu. Ayu tak kisah sangat apa orang nak fikir. Janji usaha kita untuk naik balik ataupun untuk menampak balik dalam industri seni ni, hanya kita je yang tahu dan korang semua akan tengok usaha dia. Itu je. Dia jadi berang lah time tu. Masa mula-mula saya marah. Saya reply marah, apa benda korang offer ni. Tapi bila saya muhasabah diri balik, salah aku juga. Banyak betul salah aku. Mungkin dia haters tengah-tengah TYT ni TX, dia ambil kesempatan untuk maki-maki L. Kita pun tak tahu kan. In fact macam Syuib cakap bahasa Inggeris pun orang lah tak payahlah kita asyik sibuk nak condemn orang kan. Mengubah pilu salah aku. Selepas 9 tahun namanya sunyi dalam persada seni tanah air, penyanyi Ayu Damit kini kembali aktif tampil dengan single terbaru bertajuk Permata. Ayu kini bangkit untuk mengaktifkan semula kerjaya seninya. Assalamualaikum Ayu Damit. Waalaikumsalam. Lama Melody tak interview Ayu. Lama. Ni nervous ni. Jangan ada soalan panas. Sekarang Ayu difahamkan tengah langkah promosi untuk lagu terbaru. Kembalinya Ayu dengan lagu terbaru selepas 5 tahun, lagu Permata. Apa yang Ayu boleh kongsikan kepada peminat-peminat yang sentiasa menantikan buah tangan terbaru daripada Ayu Damit? Apa yang Ayu harapkan, semoga lagu ni tak ada lagi orang cakap Ayu hilang. Sebab yang last pun lagu, walaupun kita keluar single 5 tahun lepas, orang pun tak ingat lagu tu. So kali ini Ayu nak orang ingat lagu Permata dan Ayu nak orang ingat
Ayu Damit. Memangnya Ayu daripada dulu sampai sekarang, Ayu nak lagu tu ada maksud dia. Dulu hanya dimercu perjalanan Ayu dalam karier seni. Lepas tu keluar Inspirasi Abadi, pengorbanan family Ayu untuk bagi Ayu terbang kat KL apa semua. So kali ini Permata sumber inspirasi suami Ayu yang menjadi tulang belakang, sentiasa menyokong. Itu yang Ayu nak luahkan dalam lagu Permata. Macam mana dengan penerimaan peminat tentang lagu Permata ni? Kebanyakannya memang cakap lagu ni memang deep, lagu memang untuk wedding. Ayu bersyukur sangat sebab penerimaan sangat baik. Bila dah lama tak keluar dan bila kita keluar lagu Permata yang ditunggu-tunggu lagu tu, so Ayu rasa happy bila keluar lagu Permata ni. Ayu pun dah memenangi jadi juara dalam One in a Million. Tapi orang kata senyap. Walaupun Ayu kata tahu vokalnya bagus. Apa yang Ayu boleh ceritakan? 8 tahun tu nak bangkit semula mungkin orang kata agak mencabar kan untuk Ayu. Apa yang Ayu boleh katakan? 8 tahun memang agak panjang kalau dalam industri ni, macam nak bertapak balik. Kadang orang dapat satu lagu terus naik je. It's good for me sebab apa? Ayu naik dengan cara panas juga. Masuk reality TV dan menang terus dan orang nampak. Tapi bila kita drop terus. Ayu naik balik step by step untuk nak dapatkan balik mana Ayu Damit dulu. So itu yang Ayu berusaha sekarang. Tapi dalam masa 8 tahun tu banyak benda Ayu buat. Ubah diri sendiri. Kita tengok diri sendiri apa yang perlu, apa yang kurang. Termasuklah Ayu buat bisnes. Saya pernah terbaca Ayu kata macam orang dah tak ingat Ayu Damit. Ada orang kata boleh nyanyi lagi ke Ayu Damit ni. Jadi apa yang Ayu boleh katakan? Ramai-ramai bila tengok you buat kemunculan semula macam boleh ke dia ni kan? Ayu tak kisah sangat apa orang nak fikir. Janji usaha kita untuk naik balik ataupun untuk menapak balik dari industri seni ni hanya kita je yang tahu dan korang semua akan tengok usaha dia. Itu je. Sebenarnya kat luar tu diorang nampak je, cuma diorang kan tak payahlah. Tapi sebab sekarang ni orang mau tu suka viral. So benda-benda macam gitu yang diorang nak daripada benda yang kualiti. Jadi kita kena fight lah benda tu. Ada orang puji dengan image Ayu semua. Ada yang kata wah Ayu semakin pandai menguruskan diri, pandai menguruskan image. Apa yang Ayu boleh katakan? Kadang orang melihatkan perubahan you daripada 8 tahun dulu dengan sekarang. Apa Ayu boleh katakan? Dulu kita budak-budak, kita pakai apa je kita nak, suka hati nak pakai apa. Jadi kita try and error je lah. Macam sekarang kalau tengok dulu macam apa hal kan. Tapi itu satu perubahan untuk Ayu. So terima kasih kepada yang sudi komplain. Ayu tak ada masalah. Ayu suka orang tanya kenapa Mai pakai macam ni, kenapa pakai macam ni. Benda tu Ayu akan tengok, oh yelah salah. So kita akan perbaiki. Dan Alhamdulillah dengan adanya tim yang sekarang, terima kasih banyak-banyak sebab korang yang buat penampilan Ayu jadi elegan dan super mom. Itu dia, Ayu Damit nak relaunch balik kerjaya seninya. Akak best kan, untung kakak tak payah relaunch daripada dulu sampai sekarang ada je. Tak apa benda nak relaunch. Aku dah launch all the way. Dia ada relaunch juga, dia watak Cik Salmah yang menjadi kebencian, benci-benci rindu. Menjadi-jadi. Oh boy, kau tak nak tambah kemain lagi kau Orang benci tapi orang tengok juga. Kan? Benci-benci tengok juga. Benci-benci rindu, benci-benci sayang. Cik Salmah tu ya, terima kasih juga lah kepada pengarah sendiri Syarul Izzat dengan tim-tim semua. Sebenarnya diorang semua hebat. Tapi akak masa berlakon tu tahu tak cerita tu akan viral? Tak tahu. Kita berlakon macam biasalah, orang bagi tanggungjawab untuk jadi watak Cik Salmah ni, kita buat je kerja kita. Tapi itu watak je Kak kan? Kat luar lain kan? Kat luar kakak baik. Ya ke? Baik. Sangat berani baik. Kau cakap jahat. Berani kau cakap jahat. Tapi kan Kak, itu yang jahat-jahat baik. Dia tak ada kan orang teringin nak bagi jahat yang macam orang benci, orang jumpa diri dia baling kasutnya. Allahu Akbar. Ada. Tengah dalam penggambaran. Sekarang ni aku lari ke lokasi dekat Ulu Langat ni untuk bersama dengan Melody. Saya dalam penggambaran untuk cerita terbaru Cukup Derita Itu. Itu novel daripada Siti Rozbiza. Watak saya Mak Yek. Yang itu dia bukan benci-benci rindu tak. Itu benci-benci sebencinya. Orang kata benci now-now lah. Now kata dia. Aduh, ini bila akan ditayangkan ni? Di slot Samarinda? Samarinda. Itu tak puas hati kan dia 15 episod. Ini kita tambah 40 episod. Wow. Rezeki. Okey, Melody pun nak ucapkan congratulations kepada Mak Adam melebarkan sayapnya sebagai pengacara Radio Hot FM. Alhamdulillah. Doakan yang baik-baik. Cuba buka sikit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bersama saya Mark Adam dan juga Fizi di Hot FM, lebih hangat daripada biasa.
So orang akan gelak-gelak, guling-guling lah bila dengar maknya kelakar-kelakar. Dia beratip. Dia tahu ni. Dia beratip. Aku tak tahu dia buat apa tu nota. Sekarang saya banyak membaca memperbaiki bahasa Melayu lah. Faham. Okey, kita akan tanya lagi lebih tentang dia punya career baru ni. Maksudnya kena bangun pagi lah sekarang ni. Yap. Ya, tapi nak bagi tahu juga anda suka cerita seram? Ini dia nak bagi tahu apa kata drama cinta campur seram. Jangan lupa untuk tonton drama cinta seram terkini Aku Yang Kau Gelar Isteri, dibintangi oleh Adi Putra, Sharifah Sakina dan juga Nadia Bryan. Korang boleh tonton drama seram cinta ini pada jam 11 malam setiap Isnin hingga Khamis secara percuma dan juga eksklusif hanya di aplikasi iQIYI ataupun di www.iq.com. Dan bukan saja drama, kita ada drama Rahimah Tanpa Rahim pun ada, drama anime ada, K-drama ada, C-drama pun ada. Jangan cakap banyaklah, apa kata kita saksikan VT ni pasal iQIYI. Dia ingat drama, ingat iQIYI. Okey, Mark Adam. Pukul berapa bangun sekarang ni? Sekarang ni saya sentiasa bangun pukul 3. 3 pagi? Pukul 3. Kita di Hard FM kita akan bermula pukul 6. Aduh. Tapi saya kena pastikan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat lah dan juga jelas. Sebab kan kita semua dah tahu bahasa saya tak komplit lagi, tapi saya sentiasa belajar dan insya-Allah dia akan jadi fasih nanti insya-Allah. Ya, satu pencapaian lah orang kata kan. Untuk orang bukan berbangsa Melayu ni mengendalikan show bahasa Melayu antara yang highest rating kat radio pula tu. Yes, memang benchmark dia memang ke atas lah. So it's saya memang suka cabar diri. So ini cabaran yang sangat besar dan saya akan pegang peluang ini sebaik mungkin. Dan tanggungjawab dia memang besar, Kak. Tapi nak tanya sikit lah, overrun selalu lah nak cakap Dia mau lambat. Dia engineer satu, apa khabar orang semua pagi-pagi saya bersama dengan Mak Adam. Apa lagi, aku dengar pagi tu nak pergi. Dia jemput malah hari kedua. Seronok bila kakak datang. Memanglah seronok, dia masukkan mesin gun jadi guest artis. Selamatlah hidup dia. Kan, pagi-pagi memanglah kita kena, orang kata ceriakan pendengar-pendengar. Ke dalam tu kita ada Fizi awal. Dia sentiasa ajar saya. Betul. Dia banyak tolong. So Mak dah pandai mixing, dah pandai dah familiar dengan minggu depan saya akan belajar tu. Okey, apapun all the best Mak. Thank you. Nak dengar Mak kena dengar setiap hari Setiap hari. Jam Isnin sampai Jumaat. 6 pagi hingga ke 10 pagi. Wow, hari-hari lah kalau tak tengok kat TV, dengarlah dekat radio. Betul. Okey, Akak. Kita kan tadi cakap pasal drama Rahimah Tanpa Rahim. Rahimah Tanpa Rahim. Sekarang ni bukan cerita drama tu. Apa tu? Ni nak cerita pasal Rin Rahim. Oh, dia kena mengena ke Rahimah Tanpa Rahim dengan Rin Rahim tu? Rahimah Tanpa Rahim. Rahimah Tanpa Rahim. Tak payah. Kau jangan pening kepada benda tu. Dengan Rin Rahim tu. Rin Rahim tu kita tak tahulah dia ada rahim ke tak. Itu masalah dia. So sebelum ni dia ada rahim. Dia yang dikatakan tunjuk tulang-tulang. Tulang apa? Tak tahulah, saya tengok BT tadi kata orang sekarang tengok tulang Ini. Tulang hanger. Tulang hanger. Dah rasa macam gairah. Tengok tulang je gairah. Macam mana tu tulang apa yang dia tengok boleh gairah? Tak tahulah. Didi Alias dulu masa berlakon lagi dahsyat, macam-macam tulang nampak. Sekarang pun nampak tulang. Nampak tulang tengok. Jaw. Tak payah shading. Jawline. Kita tanya cerita Rin Rahim ni. Dengan cerita dia mengaji. Alhamdulillah. Sering tampil dengan imej yang seksi, Rin Rahim sudah lali dengan kecaman netizen di luar sana. Jika bulan lalu nama Rin Rahim terpalit dengan seorang VIP yang menawarkan Rin Rahim untuk menjadi perempuan simpanan, tapi untuk minggu ini sekali lagi nama Rin Rahim terpalit dengan isu yang agak hangat, iaitu Rin Rahim dikatakan berpakaian tidak sesuai di hadapan Al-Quran. Jangan terus membuat spekulasi, Melody mencari Rin Rahim.
kita nak straight to the point lah. Kita malas lah nak belok. Rin, minggu ini terpalit pula dengan kontroversi dakwaan yang mengatakan awak kelihatan begitu seksi ataupun berpakaian yang tidak sesuai di hadapan Al-Quran. Jadi apa yang boleh Rin katakan mengenai isu tersebut? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Lain perangai sebenar. Saya minta maaf lah. Yang minta maaf kat Allah tu ialah saya buat. Saya minta maaf sebab menyentuh sensitiviti rakyat Malaysia. Sebenarnya kalau tengok balik first daripada video tu, keadaan tu Umi tengah ngaji. Lepas tu saya dah nak ngelak dah. Lepas tu adik saya batu api. Bergeluk. So saya dalam telekong tu tergeliat tau. Rin tahu dia tengah ngaji, tapi itulah leka alpa manusia kan. I duduk, I terus buka mi urut dulu. Jadinya bila saya edit, again salah saya. Memang kita ni memang pendosa kan, nak buat macam mana. Lepas tu lepas pandang dan just upload. And then tiba-tiba uncle I message. Jeng. Assalamualaikum adik, uncle minta maaf bla bla bla. Macam salah ke? Lah, tanya lagi salah ke tak? Benda tu benda basic. Memang kena jaga adab kan depan Al-Quran. Jadi kita ni muda, jiwa muda. I bagi kau Mi, salah ke? Wah, sekali Mi keluar panjang punya karangan lah. So I tersentuh yang memang I sebab sangat. Lepas tu macam ya Allah, aku salah. Saya degil. Saya memang kalau orang nak kecam saya seksi ke apa, dan tak kurang lah kan. Tapi bila berkaitan dengan agama Al-Quran, saya jadi nak nangis masa tu jadi tak tentu arah. Memang sensitif kan benda tu. Salah saya. Umi, awak cakap apa bila awak datang kat sini interview dengan kami? Mak saya pesan nanti mengaku salah je. Kau tu memang tak ada adab, kata dia. Memang Rahim mengaku ke di waktu itu tidak ada adab ataupun kurang sikit adabnya? Terlepas pandang, saya ni orang yang beradab sebenarnya. Bila kat rumah, itulah orang kata jangan seronok sangat. PKP, lose, kepala otak tak payah fikir pasal kerja, tak payah nak kontrol. Sampai terlepas pandang Al-Quran, benda tu tak bagus je kepada yang menonton. Kalau jangan happy sangat, ingatlah Allah. Imbas kembalilah bulan lalu. Berimbas pula. Ya, kita tak dapat lagi kenyataan Rahim kan. Kita baca kat Instagram je kan. VIP tu nak awak jadi perempuan simpanannya dan tawarkan awak puluhan ribu ringgit serta sebuah banglo di mana dia akan letak nama awak. Jadi sekarang ini apabila Rin telah keluarkan di media tentang isu tersebut, dia ada kacau awak lagi? Dia tak kacau. Orang tu tak directly dengan saya. Kalau orang yang tak kenal saya, tengok Instagram saya, belanja tulang sana, belanja tulang sini, diorang memang akan terus chop saya. Siapa, apa, suka kata diorang lah kan. Dan saya tak salahkan diorang. Ada seorang wanita yang text Rin benda ni. Jadi Rin jadi berang lah time tu. Masa mula-mula saya marah. Saya reply marah, apa benda korang offer ni. Tapi bila saya muhasabah diri balik, salah aku juga. Banyak betul salah aku. Siapa suka seksi kat Instagram? Bila kita fikirkan balik pentingnya relationship antara keluarga. Saya cakap betul, kalau saya tak ada orang sayang, saya loser, saya lonely, saya ambil je. Aku nak jaga apa? Nanti jawab lah. Itu kalau ada person yang tak ada family, tak ada orang sayang, tak ada love kat dalam hidup dia kan. So benda tu sangat-sangat menduga lah. 3 jam je kerja. Dia dapat rumah, dapat duit. Kan shortcut. Tapi no shortcut please. Dalam hidup ni tak ada shortcut. Struggle lah, kerja lah, cari duit halal bagi mak bapak kan. Maksudnya dia tawarkan awak dengan hanya 3 jam untuk memuaskan nafsu dia dan awak dapat puluhan ribu ringgit serta sebuah rumah banglo. Wow, begitu? 3 jam memuaskan nafsu dia. Dia aku kerjakan. Tolong ni nak kena sensor pula satu hal pula. Lebih pula. Ingat apa benda? Alamak. Awak reply ke ataupun awak diamkan aja ke ataupun macam mana? Saya ni bukannya international school. Saya budak Kelang, saya budak kampung. Saya memang lancang mulut saya. So first saya akan react dengan apa yang saya rasa. Tapi lepas tu saya minta maaf secepat. Saya dah memakikan dah. Kepada VVIP dekat luar sana, jagalah isteri masing-masing ya. Kalau rasa tak berjodoh lagi. Sama. Muasabah diri lah. Kenapa tak berjodoh macam tu? Minta-minta suka hati 3 jam lempang. Apa yang Irin katakan kepada mereka di luar sana, khususnya yang macam care lah pasal awak, bila awak ditawarkan benda-benda macam tu, diorang risau jugalah. Takutlah pula tiba-tiba Rahim terima ke apa ke. Mungkin ada apa nak cakap pada mereka? Alhamdulillah, sebenarnya perjalanan saya masih dipelihara sebab doa. Tak kisahlah doa yang orang diam-diam doakan saya, mak bapak saya, keluarga saya tahu diorang memang selalu doakan saya sebab lain saya dan saya ni bukan senang. Saya punya diri pun senang liar, senang buas. Terima kasih sebab mendoakan Rin. Buas lah ni. Takutlah buas. Kita eksotik lah. Ramai orang yang baca komen setakat tu kita okey lagi, tapi sampai cakap kau ni pelacur, perempuan jalang, ada tak komen macam tu? Lebih pada macam menyampah lah app tengok lu ni. Lu ni macam-macam hal lah. Ya, masih lagi bertemankan saya Awal Syari, Mak Adam dan juga Didi alias aka Cik Salmah dalam Melody. Okey, ni nak bagi tahu anda, nak tanya soalan. Suka sangat menyanyi, biarpun sumbang suaranya. Siapa sumbang? Kelly Azman ke? Bukan. Azman pula. Bukan. Dia macam itulah juga ni. Tapi
Kelly Azman tu mampu memberikan persembahan yang mantap dan menghiburkan. Wow. Dia memang performer. Ya. Kami tahu Kelly Azman kenal tak Kelly Azman? Kenal kan? Orang macam dia lah kita cari. Sumbangkan suara korang dalam uji bakat program terbaru TV3 Sumbang Suara. Awak boleh join. Boleh masuk. Peserta pertama pergi tak payah audition. Come on awal. Okey. Bagi aku tengok macam mana nak masuk cerita ni. Jom kita tengok Roll BT. Up Sound. Nak belajar dengan Kelly Azman lah macam ni. Anda suka menyanyi, walaupun suara itu sumbang, tapi persembahannya mantap dan menghiburkan. Yang memilih aku adalah dirimu. Ini yang kami cari, sumbang, tapi confidence level tinggi. Serius tak? Sumbang pun boleh? Ya, betul! Aduh, kenapa? Memang betul ke rancangan tu sumbangkan suara? Mana saya memang tak layak. Saya memang tak layak. Pasal suara saya, vokal Ning Baizura, Jacqueline Victor, semua yang level-level tinggi, high note. Tapi dia layak. Faham. Okey. Dia layak. Sekarang ni, jangan tak tahu, orang bukan suara yang sedap saja dicari. Suara yang sumbang pun boleh juga. Patutlah Kelly Azman jadi mentor. Memang dia lah kena. Akak pernah tengok tak konsert dia macam ni? Orang tengok kak. Betul. Macam ni kau nampak sini dia lapis. Mana ada 6 orang dekat situ. Lapis-lapis belakang semua virtual. Apa ni kak? Aduh. Kita ikhlas. Kita ikhlas. Mak, tak tanya sikit lah mak. Macam mana ni kalau orang sumbang-sumbang pun jadi penyanyi kat Malaysia ni, apa jadi dengan industri kita? Kalau dari segi hiburan okeylah, sebab ramai juga macam I Can See Your Voice. Ramai yang tak tahu menyanyi masuk audition tau. Lagi ramai daripada orang-orang yang boleh nyanyi. Tapi dari segi hiburan kita seronok je lah. Dia untuk hiburan. Kita terimalah. Tapi cuba bayangkan kalau kita buka TV kat rumah tu nyanyi macam tadi tu. Macam mana? Rasa makcik bawang tu baling dengan slipper kot. Kalau kata dia menyanyi ke sumbang betul. Yalah, walaupun hiburan kenalah dengan suara tu sedap juga. Tapi ini program untuk orang-orang yang tak boleh menyanyi. So bagilah dia orang chance juga. Bagi orang chance jugalah, betul lah. Bagilah saya chance. Kenapa tak buat dekat ni je? Dekat virtual aja. Maksudnya dalam Facebook ke dalam apa ke? Kan memang keluar kat TV yang sumbang. Orang-orang yang ada TV lah nak tengok. Kalau kawan aku nyanyi tak mengaku kau jangan. Mungkin kita tak tahu rancangan ni membolehkan dia orang menyanyi yang bagus. Ya, betul lah. Untuk pelajaran. Dapat lagi mak job. Dapat job dia jaga vokal kan. Sekarang ni kita biarkanlah Kelly Azman dengan cerita sumbang suara dia tu. Ni nak cerita pasal ni lah. Mami Didi punya drama ni. Siapa? Datin Elvina Muhammad tu. Wow. Yang dikecam orang tulis kat dia punya Facebook. Ruhila. Kau pelacur. Tulis tu. Ya Allah Tuhan. Apa masalah makcik bawang kat rumah tu? Kenapa terbawa-bawa emosi tu? Tak ada masalah. Itu semua cerita watak dia saja. Kenapa sampai gelaran tu dia keluar? Astaghfirullahalazim. Ini Cik Sama marah ni. Kan aku lutut-lutut kamu tahu ya? Baik pula ujung tu. Marah lagi. Aku lutut-lutut. Kenapa? Nak suruh aku sumbang dengan peanut butter ke? Apa masalah korang semua? Aduh, hilang kau buat bersabar. Peanut butter baik sangat. Cili. Aku cili-cili kat mulut kau. Aku geram betul dengan korang ni. Apa masalah yang menghina anak aku sampai ke tahap keluar ayat tu? Aku didik daripada kecil sampai besar tau. SOP daripada kamera. SOP. Cuma kalau kita cakap kat diorang, kau pelacur. Sakit hati kan? Itulah dia. Kau tak note tu tak orang tak marah. Orang tak marah. Dia macam mana? Kau tahu tak? Kau ni pelacur. Oi, marah betul. Okey, link. Dah. Dah. Link. Sabar. Okay. Is there anything wrong? Baiklah, gara-gara drama Takdir yang tertulis, pelakon Elvina Muhammad telah menerima pelbagai kecaman ekoran wataknya sebagai Ruhila yang merampas suami rakan baiknya sendiri. Dah keluar daripada watak, iaitu Elvina Muhammad. Dah habis dah pun. Kongsikan sedikit apabila watak you sebagai Ruhila dalam drama Takdir yang tertulis sangat mendapat sambutan. Bukan sahaja watak you, malah watak pelakon-pelakon yang lain dan juga drama ini sendiri yang trending setiap hari. Kongsikan sedikit apabila drama ini mendapat tempat di hati ramai peminat ataupun penonton TV3. Sebenarnya kan drama-drama yang mengisahkan tentang perampas-perampas ni dah banyak. Tapi tak ada yang tertulis ni, jalan cerita dia berbeza. Kami, satu tim production memang happy sangat sebab penonton dapat terima baik drama Tak Ada Yang Tertulis ni. Semua karakter memang memberi, semua all out. Tak kisahlah daripada leading sampai ke makcik cleaner. Kami sangat terima kasih kepada penonton yang setia, yang tak henti-henti tweet sampai
every episode trending daripada episod 1 sampai episod akhir. Ramai yang benci sampai yang menyumpah-nyumpah kan. Tak baik tau menyumpah kita. Drama pun dah melaburkan tirainya pada Selasa yang lalu, yang mana endingnya, penamatnya sangatlah plot twist kan. Semua orang tak menjangkakan penamatnya sebegitu. Ramai yang suka yang macam ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi ada juga yang macam dah pening dah. Orang tak boleh nak terima. Bukan saja orang tak boleh terima, pelakonnya sendiri pun tak boleh nak terima dan tak tahu pun kan. Kita orang semua tak tahu kecuali watak hakim, director dengan assistant director dan kru-kru semualah. Ada orang pun merahsiakan benda ni daripada kami cast-cast semua. Sepanjang syuting pun kita memang tak tahu pun akan ada ending macam ni. Sebab skrip kita dapat ending memang kita dah happy ending dengan Ian macam tu. Tiba-tiba masa tengok macam ending macam ni. Terus mesej dalam grup macam apa benda ni. Drama daripada Abang Ijat mesti kita tahu macam mana hasil dia kan. Kita orang semua tertipu. Bukan penonton je, artis sendiri pun tertipu juga dengan plot twist ending dia tu. So semua tak puas hati. Sepanjang drama ini berlangsung kan, ramai yang orang kata memberi komen-komen terhadap watak you lah, watak Elvina sebagai Ruhila. Bukan sahaja komen-komen positif, malah ada sampai yang sumpah seranah you, sampai kata you pelacur dan sebagainya. Yang mana diorang tak boleh nak membezakan sama ada realiti ataupun satu-satu watak kan. You pun ada, saya tengok kadang-kadang meluahkan rasa kesal you apabila mendapat DM. Apa yang you boleh katakan? Sebenarnya saya tak ambil hati pun. El anggap itu adalah kiranya lakonan yang berkesan dalam tak ada yang tertulis. Tetapi penonton kena bezakan antara realiti dengan drama. Itu hanyalah lakonan. Kita hanya melakonkan watak itu. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata cacian tu okey lagi, tapi sampai menyumpah yang macam Elvina Muhammad, aku harap kau akan kena macam tu dengan suami kau suatu hari nanti. Biar kau rasa apa yang Juwita rasa. I rasa macam kelakar pun ada, tapi macam tak best pun ada. Kata-kata kita tu kan satu doa. Tak baiklah disebabkan dia terlampau emosi menyumpah saya dengan macam tu. Tak best lah. Janganlah macam tu. So benda tu kan drama aja. Kalau nak marah sikit-sikit tu boleh. Macam El sendiri katakanlah kan, sampai menyumpah bawa ke suami you. Ada yang komen-komen yang macam mendoakan suami you pun curangi you. Apa yang you boleh katakan apabila sampai macam tu sekali? Tak ada yang tertulis ni ditayangkan pada waktu yang kena dengan isu semasa. Benda tu buat orang lagi emosi. Tak ada pun nak cakap apa pun. I just reply baik-baik. Kalau dia stay negatif, just block je. Better kita layan mesej-mesej, komen-komen yang positif banyak tu daripada nak layan mesej yang negatif macam ni. Mungkin dia haters tengah-tengah TYT ni TX, dia ambil kesempatan untuk maki-maki L. Kita pun tak tahu kan. Selain daripada di label sebagai seorang pelacur, apa lagi agaknya komen-komen yang you terima yang you rasa macam tak dapat nak diterima? Ramai sebenarnya. Yang mana negatif delete je, tak nak baca pun. Ada yang macam marah juga, maki-maki Ruhila. Tak ambil hati pun. Ada yang macam kadang tak panggil nama Ruhila pun, panggil nama L sendiri. Mungkin korang terkesan dengan lakonan L, terima kasih. Tapi tolong hormati ruang komen tu. Tak perlu kot nak macam keluarkan perkataan yang kesat, perkataan yang tak elok untuk nak maki macam biasa-biasa. Tu okey, kita boleh terima, kita tahu mungkin benda tu emosi sebab impact dalam drama tu, tapi untuk keluarkan perkataan kesat tu tak best kot. Sebab ramai orang yang baca komen setakat tu kita okey lagi, tapi sampai cakap kau ni pelacur, perempuan jalang, ada tahu komen macam tu. Kenapa macam ni? Kadang terfikir juga, tapi tak apalah, delete je, delete block. Tak nak besar-besarkan benda ni. Anggap je ini adalah impact daripada watak Ruhila. Terakhir, apa yang El sendiri ingin katakan kepada penonton-penonton yang di luar sana yang telah menonton, yang menyokong watak you sehingga tontonannya pada episod yang terakhir mencecah 5 juta penonton dan juga keseluruhannya 9 juta penonton. Terima kasih menjadi penonton yang setia daripada episod awal sampai episod akhir, sampai 9 juta dan trending every episode, trending number 1. Kita orang sangat bersyukur. Kita orang starter team sangat berterima kasih sebab tanpa penonton pun kita takkan dapat rating yang macam tu. Ramai juga yang menyokong Ruhila sebenarnya. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Ruhila, sentiasa menyokong L, dan ini adalah watak yang sangat memberi impact besar untuk karier L. Terima kasih kepada semua yang menyokong L. Rasa-rasa ada musim kedua tak? Kena tanya director. Tak tahu kena tanya director ada ke tak musim kedua. Macam tak ada kot. Tak tahu. Kalau accent tu kita dah jadi slang macam orang Perak bila dia perkataan air tu jadi ayo. Itu bukan apa yang saya cuba buat. Nak tegur DM. Kalau tak DM pun membohong kalau kau tak boleh dapatkan nombor telefon aku. I tak halang lah apa benda yang dia nak buat. Pasangan selebriti Siti Sarah dan Syuib baru-baru ini ke Kelantan untuk melancarkan 2 lagi cawangan kedai minuman mereka. Alhamdulillah, syukur, tahniah
Dan di sebalik kejayaan pelancaran tersebut, ada beberapa insiden yang terjadi kepada mereka. Aha, insiden apa tu? Jom kita dengarkan perkongsian pasangan ini. Okey, kita tahu baru ni Sarah dan Shoaib pergi ke Pantai Timur untuk merasmikan pembukaan 2 outlet barulah. Di sebalik kejayaan membuka outlet di sana, ada juga pelbagai dugaan yang menimpa. Kalau disebutkan di sini adalah kan macam-macam yang dihadapi oleh Sarah dan Shoaib. Jadi apa yang Sarah dan Shoaib boleh katakan di sebalik dugaan-dugaan ini? Alhamdulillah rezeki pergi ke Kelantan, buka lagi 2 outlet. Of course kita seronok sangat bila kita boleh buka peluang pekerjaan lagi dekat sana. Cuma perjalanan ke Kelantan tu luar biasa sekali. Patut daripada rumah tu rasa tak sedap hati. Sebab bila keluar rumah tu macam apa yang nak jadi? Tapi kita jalan je. 3 kali saya cakap, I rasa I tak nak pergi. Rupanya betul ada dugaan dia. First kali adalah one of kita punya staff accident. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan, letak di tempat yang okey. Satu kenangan yang luar biasa lah untuk kita orang. Saya ingatkan dah sampai situ saja dia punya ujian. Dan bila sampai ke Kuala Lipis, kita singgah untuk ambil one of kita punya kawan. Kita makan dan berlaku lagi benda yang kita luar jangkaan. Tapi kita akui kesalahan kita. Tak ada masalah. Sampai ke Kelantan lebih kurang 2:30 pagi macam tu dekat pukul 3. Dan bila kita dah check in nak tidur, tiba-tiba Sarah tunjuk ada satu video. Dia cakap rumah terbakar. Okey, tak apa. Besok kita soft launch. Kita selesai je kita pergi ke Bacok tengok rumah tu. Kita bekerjasama dengan orang-orang yang badan-badan berwajib dekat sana menyalurkan bantuan tu. Dan Alhamdulillah sebenarnya hari ni dah pun bermulanya kita punya kerja-kerja untuk buat 2 biji rumah tu. Kita start dengan bersihkan rumah dulu apa semua. Harap-harap kita dapat selesaikan, kita dapat bina 2 biji rumah tu tanpa ada masalah. Ramai juga yang memuji usaha murni Shoaib dan juga Sarah kan. Cepatlah orang kata dapat terima kabar berita tentang kejadian kebakaran tersebut, terus datang menghulurkan bantuan. Kebetulan kalian berada di sana. Jadi apa yang Sarah dan Shoaib boleh katakan apabila video tersebut mendapat komen-komen yang baiklah atas usaha murni kalian? Sebenarnya itulah, kadang-kadang saya ada sedikit tidak faham dengan netizen. Bila kita buat baik secara terang-terangan, nanti akan ada je komen negatif. Memang tak salah sebenarnya kita nak buat secara terang-terangan ke, secara sorok-sorok ke. Tapi kalau saya nak petik secara terang-terangan memberi bantuan, saya terinspirasi dengan Abid Liu. Kalau dia buat bantuan tanpa tunjuk di platform-platform dia, mungkin saya pun tak ada perasaan yang macam aku pun nak buat macam dia. Sebenarnya Shoaib lebih pada buat secara gelap-gelapan. Tak bersedekah ni dia bukanlah jatuh haram apabila kalau kita meletakkan benda tu kat media sosial. Sebab kita as selebriti, mata-mata banyak memandang. Apalah salahnya kalau kita berkongsikan perkara yang baik, kita bukan kongsikan benda-benda yang tak baik dekat dalam media sosial tu. Sebagai seorang umat Islam, salah satu responsible kita untuk kita sama-sama saling membantu. Manalah tahu kalau ada orang yang melihat tergerak hati. Bukan semua benda pun kita nak kena tunjuk. Ada yang benda yang kita rasa macam kita tak nak post. Benda ni I want to keep it private. Saya ucapkan tahniah lah kepada yang tahniah bukan sebab puji saya tahniah sebab memandang perkara itu positif. Memang berbalik pada diri kita sendiri. Pandanglah setiap benda dengan penuh positif, penuh hemah. Sebagai manusia biasa, kita tak akan lari daripada buat silap. Kalau kita silap, kita declare, okey, ya aku silap. Tapi kita pun cuba menunjukkan sisi-sisi lain menuju ke arah kebaikan. Kalau benda baik, kita ikut je lah. Okey, itu berkenaan dengan perasmian 2 outlet. Terbaru kita ada baca Sarah ada mewarnai berbenang di Twitter berkenaan seorang penyanyi ini. Kalau saya boleh tanya. Saya tak cakap pun penyanyi. Okey. Apa yang Sarah boleh katakan tentang berbenang tersebut? Cerita dia macam ni. In fact, macam Shoaib cakap bahasa Inggeris pun orang tak payahlah kita asyik sibuk nak condemn orang kan. Bagi saya, orang putih tu pun cakap tahta bahasa dia pun berterabur juga. Daripada kita condemn orang, baik kita be positive, support. Sebab saya rasa ramai artis di luar negara sana pun yang tak berbahasa Inggeris dengan baik. Benda tu tak ada pula memalukan. Cuma, yelah, sebagai seorang Melayu sepatutnya saya rasa kita kena be proud of bahasa kita tu satu. Dan kita punya selanga, my name is Siti Sarah. Kadang-kadang orang putih tak faham benda tu, tapi Melayu. Maksud saya tu, bila orang putih cakap Melayu salah, kita rasa macam, comel lah dia cakap Melayu. Tapi kalau kita cakap bahasa orang putih salah, kita dianggap tut. Saya rasa as a orang Melayu, saya lebih suka support lah. Adakah Siti Sarah memuat naik berbenang di Twitter tersebut? Adakah mungkin ada seseorang ke yang sebelum ni menegur Sarah di Twitter ataupun bagaimana yang membuatkan Sarah memuat naik tersebut? Sebenarnya saya tak baca Twitter sebab saya baru sangat buat Twitter tu. Nak menulis, rupa-rupanya ada kes. So macam wrong timing ke?
Kadang-kadang kita kalau kita nak menegur orang tu, kalau benda tu betul, bagus, saya rasa ada cara pendekatan yang paling baik. Tak perlu kalau nak tegur artis tu, contoh, kau keluarkan dekat kau punya platform, tak kisahlah Twitter ke Instagram ke. Kalau betul niat kita nak tegur, DM je. Sebab saya ada beberapa ramai lagi rakan artis saya yang hadap benda yang sama. Contoh, saya artis, selebriti, tiba kawan saya, selebriti, tegur saya, tapi tembak saya di Twitter dia ke, Instagram dia ke. Persoalan saya untuk apa? Nak mencari perhatian ke? Kenapa perlu jadikan benda tu isu besar? Kenapa nak semua orang menjadi tokok tambah? Macam nak ajak orang tambah dosa ke kat situ? Kenapa kita nak kena bahasakan orang tu dekat laman sosial? Kenapa? Macam kes saya jugalah, dulu pernah ada satu kes tu, dia keluarkan gambar ke apa ke, dia tambah dengan statement-statement dia dan dipublish dekat Facebook dia. Kenapa tak DM? Kata nak tegur. Tapi bila kita DM dia selepas benda tu dah meletup, dia cakap, saya takut nanti kalau saya DM awak tak perasan. Tapi sebenarnya ada je cara macam mana nak bagi saya perasan DM tu ada kat DM saya. Boleh. Tapi kalau dah niat awal dia, tak apalah, tak payah beritahu dia. Aku besarkan benda ni dekat platform aku, nanti dia datang kat aku. Sebelum aku datang kat kau, orang lain dah besarkan dah benda ni. Itu cara menegur yang penuh hemah. Sebab kalau betul niat kita nak menegur orang, harap-harap semua artis Malaysia boleh ada perasaan tu atau ada benda tu. Udahlah, kalau sesama artis pun kita tak kerti nak jaga, macam mana kita nak jadi contoh dekat netizen? Netizen lagi seronok, artis sama artis gaduh pula. Artis ni tembak sana, artis tu tembak sana. Kau orang pun sama, berbalah sama sendiri. Nak tegur, DM. Kalau tak DM pun membohong kalau kau tak boleh dapatkan nombor telefon aku. Mesti boleh dapat punya. Artis tak besar pun dalam Malaysia. Tak ada kredit. Tak ada kredit. Kenapa perlu letak kat Instagram, tweet ataupun kenapa perlu komen dekat komen tu pula? Terbuka. Orang lain nampak, cantik, aku ada peluang, ada point. Kau pula start. Aku bantai lah bawah. Lebih pada macam menyampah lah tengok lu ni. Lu ni macam-macam hal lah. Itu dia. Saya ni nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong, peminat perniagaan yang saya tengah jalankan sekarang ni, Bubble Bee. Alhamdulillah. Untuk kejayaan seni saya, alhamdulillah. InsyaAllah teruskan support saya walaupun saya tak ada di radio atau mungkin saya kurang sikit di TV. Mungkin akan berkarya di YouTube channel saya. Saya rasa rugi ataupun saya rasa sangat sayang kalau saya meninggalkan peminat-peminat yang support saya selama ni. Ya Allah. Kadang rasa diri ni masih lucu. Masih diperlukan. Tapi kita tak dapat beraksi tu kan, kita geram. So kita try lah luahkan di mana-mana media sosial, Instagram ke, YouTube ke. Terima kasih banyak. Okey. Okey, murid-murid. Macam mana nak eja Apple? Saya. Ya, silakan. A-P-P-L-E. Sebut. Apple. Salah. A-P-P-L-E. Apple. 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 Macam mana nak sebut oren? Eja. Oren. O-R-E-N. Oren. Pandai. Bahasa Melayu. Orang Melayu sebut oren. H-O-T. Kau jangan nak cakap apa sangat. Walaupun muka kau macam orang putih, rambut kau macam ni. Kenapa tempias? Kenapa tempias? Macam mana nak baca H-O-T? H-O-T. Hot. Hot FM. Lebih hangat dari biasa. Wah. Pandai tak? Tak cukup lagi seorang kan? Tak cukup lagi seorang? Come on, Awal. Let's go. Let's go. Let's go. Jom. Okay, dia nak perempuan, dia nak perempuan tak nak lelaki. Okey, kita belajar dulu bahasa Inggeris. Teacher? HOT tu macam tak cukup lagi seorang kan? Tak. Dia nak perempuan. Minggu ini hangat panas diperkatakan apabila penyanyi popular tanah air Adibah Noor telah menegur cara sebutan bahasa Inggeris seorang individu kenamaan ketika membuat satu ucapan. Dan pelbagai komen yang Adibah Noor terima apabila ada pihak yang tidak bersetuju dengan tindakan penyanyi ini. Assalamualaikum Kak Adibah Noor. Waalaikumsalam. Hai. Saya terus je lah kan. Isu yang sekarang ni sedang hangat diperkatakan lah mengenai Kak Adibah Noor yang mana didakwa Kak Adibah telah menegur seorang orang kenamaan yang mana menegur cara sebutan dalam bahasa Inggerisnya ketika membuat satu ucapan. Perkara itu menjadi orang kata sedikit sebanyak perdebatan lah juga di media sosial kan, apabila ada yang menyokong tapi ada juga yang macam tak sokong cara you menegur. Komen Kak Adibah pada awalnya, apa agaknya niat Kak Adibah sendiri ketika membuat teguran tersebut lah? Dia macam ni, kalau kita berada di hadapan lensa kamera, tak kira lah pekerjaan apa sekalipun, selagi kita meletak diri kita sebagai seseorang yang berdiri di hadapan khalayak ramai, kita harus bersedia untuk dikritik. Tak kira lah you selebriti ke, cikgu ke, malah influencer
berbeza sekalipun, niat saya untuk menjawab soalan Ria tu, saya cuma nak membetulkan sebutan perkataan dan terpulang kepada orang yang menonton nak terima pengajaran itu ataupun tidak. Sedangkan apabila saya menegur seorang penyampai berita, saya menerima komen yang positif daripada dia sendiri. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya kerana membetulkan. Bukan niat saya untuk mengaibkan sesiapa. Kita nak belajar sama-sama. Bila kita guna contoh yang mungkin akan menjadi viral, benda tu akan lebih menyeluruh, lebih banyak dapat disampaikan. Sebelum ini Kak Diba telah menegur beberapa orang. Macam Kak Diba sendiri katakan kan, Kak Diba pernah menegur penyampai berita, dan bila Kak Diba sekali lagi muncul menegur orang kenamaan ini kan, ramai yang tak dapat menerima. Antara komen yang saya baca lah, kalau sekali okey lah kot, kalau dua kali tu tak perlu lah kot. Mereka mengatakan bahawa dengan riak wajah Kak Diba yang macam seolah-olah mempersendakan, dan ada juga yang saya lihat yang macam kata kita sebagai orang Malaysia ni sepatutnya tak perlulah untuk mengikut accent orang luar, berbangga dengan accent kita sebagai orang Malaysia. Tak perlulah macam 100% nak ikut sangat. Saya bukan mengajar accent, saya bukan mengajar untuk kita bercakap berbunyi macam orang Amerika, saya bukan mengajar untuk bunyi macam orang British. Tak, saya ajar sebutan perkataan itu. Ia adalah sebutan yang betul. Tak kira lah you duduk Amerika ke, you duduk Britain ke, you duduk Australia ke, itulah penerimaan sebutan yang universal. Kalau accent tu kita dah jadi slang, macam orang Perak bila dia perkataan air itu jadi ayo. Itu bukan apa yang saya cuba buat. It's not about accent, bukan pasal slang, bukan pasal orang. Di sebalik komen-komen yang macam tidak bersetuju dengan cara Kak Diba menegur orang kenamaan tersebut, namun ada juga yang kata bagus, apa yang Kak Diba lakukan ini adalah salah satu cara untuk kita belajar. Daripada kita tak tahu cara sebutan satu-satu perkataan, kita dah tahu dah. Pilihan terletak di tangan kita. Sama ada kita nak tengok benda tu sebagai perkara yang positif, maka positiflah jadinya. Atau kita nak tengok perkara itu sebagai negatif, maka negatiflah jadinya. Tapi kalau kita memang perspektif kita, yelah aku belajar sesuatu lah hari ini, walaupun mungkin cara dia aku tak bersetuju, tapi aku belajar sesuatu, maka benda tu akan positif all the way. Saya nak cakap pasal apa yang Ria cakap. Setengah orang kita, dia kata, alah tak payahlah nak elok sangat, tak payahlah nak betul sangat. Malah kalau study dekat overseas pun, lecturer orang putih sana boleh je terima budak-budak kita cakap pelat-pelat. Ya betul, saya setuju. Memang orang putih tidak akan sailang kita. Tapi saya ingin cabar dan soalkan di sini, kenapa berhenti kat situ? Kenapa tak perhebatkan diri? Okeylah, kita ni lidah Jawa, kita ni makan belacan, tak payahlah nak bunyi betul sangat kan? Itu memang reaksi yang saya terima. Saya baca dan saya giling kepala. Saya buat kesimpulan, kalau awak selesa kat situ, fine. Alhamdulillah, teruskan kehidupan. Selain daripada itu kan, ada juga yang sampai menyerang secara peribadi lah. Maksudnya ada yang macam kata time ni lah pun Adibah Nor nak macam menonjol sebab tak ada job, supaya orang nampak dia menonjol. Antaranya lah Kak kan. Tak laku kan? Kan dia bikin komen Kak lah. Dah sendu. Dia macam ni dek, kalau dalam perdebatan apa sekalipun, kalau you tak boleh debat dengan isi ataupun topik yang telah diutarakan, sebab kita dah tak ada isi tu, kita attack peribadi, kita dah kalah dah dek. Sebab agak je scroll je, tak apa. Orang yang macam kita yang buat kerja-kerja di hadapan lensa kamera, haters ni ataupun cyber troopers ni, dia ada satu kotak khas untuk kita tau. Bila Adibah Nor buat silap je, panggil kau, oi kawan-kawan, dia keluarkan props ni. Kau ambil props gemuk, engkau ambil props tak pakai tudung, engkau ambil props artis tentu, engkau ambil props tak cantik. It's okay, tak apalah, semoga berbahagia. Ya, ada juga yang komen, dia kata inilah sebabnya orang takut untuk bertutur dalam bahasa Inggeris kan. Yang tu saya pegang dan saya setuju. Tapi ini saya punya reaksi. Salah tu. Kejam, diketawakan ataupun diperbetulkan adalah tiga benda yang berbeza. Kalau orang gelak dekat you, itu memang salah. Tapi bila orang betulkan, janganlah terus sentap. Apa yang saya buat ialah saya betulkan. Saya tengok di social media, ramai yang membintangkan perkara yang sama. Cuma saya je yang tampil berani untuk memperbetulkan. So saya kenalah semua. Saya sajalah kalau nak tambah kan. Untuk mereka yang condemn, kritik guru-guru yang diberikan tugas untuk menjadi penyampai perantara, saya sarankan berhentilah untuk share video cikgu-cikgu ni untuk burukkan dia. Komen akak apabila ada pihak
maksudnya selebriti juga yang mempertikaikan kelantangan Kak Diba untuk menegur. Saya dapat 2 daripada follower saya. Satu dia hantar yang satu komen yang berasaskan carotan, yang tu saya dismiss sajalah sebab dia dah attack personal, maknanya dia tak ada argument dekat situ. Nombor 2, saya dapat jugalah satu tag tu walaupun dia tak namakan sesiapa. Saya bersetuju dengan pandangan dia. Yes, usaha untuk membaca Al-Quran itu pun walaupun kita tak dapat nak baca dengan sempurna, usaha itu pun dah dapat pahala. Why stop there? Kenapa tak cari guru untuk memperhebatkan lagi bacaan kita? Samalah juga dengan bahasa lain. Nak dengan tak nak je. Terima kasih Kak Diba Noor kerana orang kata sudilah meluangkan masa dengan Melody hari ni. Anything for Melody. Ya, masih lagi bersama kami dalam Melody. Entah mana pula hilangnya lah. Didi Alias ni pergi mana pula? Tak tahu. Tak tahu. Okey, Mak, malam ni katakan sesuatu kepada mereka yang bakal menyaksikan Family Duo. Hadis kisah yang manja jelingan, yang manja menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta, bermacam-macam bunga dibawa untuk diberi ke syahwal lidahnya. Gadis dengan bunga lah, ni macam makcik dan bunga. Asyik bawang. Asyik Salma datang. Tahniah kepada Awal dan juga Syah dan Lara. Baru dapat baby baru, zuriat baru. Ya. Anak dara juga. Semoga isteri awak sihat. InsyaAllah. Ya, dan ni bunga ni hadiah daripada tim Melody. Oh, terima kasih. Dan ini jangan jual balik Macam mengikut pada IG story awak, orang tengok. Awak letakkan bunga tu. Siapa nak beli bunga? Siapa nak? Ni bukan orang kobor-kobor duit tak beli untuk kau. Kita ni dah tak boleh keluar rumah. Kita dah terkurung. Yelah, tahniah awal ya, tahniah. Terima kasih, doakan semoga saya, isteri saya, anak-anak saya semua sihat. Anak-anak dah ya Allah. Awak pastikan anak lelaki awak tu jangan datang dekat-dekat dengan rumah saya. Kita bukan kata besan ke? Tidak. Awak saya dah booking darah kan? Walaupun mak dia nampak berumur, berusia tapi anak saya elok tau. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya Kak Didi, ramai yang aku penat lah duduk. Berdiri boleh tak? Boleh. Orang muda, orang tua pun duduk berdiri tau. Okey. Kita performance. Kak Didi, mungkin nak satu lagi? Apa dia? Anak saya 2, anak awak seorang. Kayak bukan ya kan? Itu pandangan yang bagus tu. Oh, pandangan kau minta kena pandang-pandang jeling-jeling ya. Saya ni dah dekat 5 series. Mungkin tak lah kot. InsyaAllah. Boleh. Tak, kalau kata tak apalah, cuikan jodoh untuk suami I lah. Kita doakan yang baik-baik. Dapat payung aku. Tak aku dapat payung, dia yang dapat payung pada aku. Dah. Sebelum kita merepek ni. Mak Adam, macam saya tanya apa tu soalan tadi lah. Apa yang bakal disaksikan dalam Family Duo pada malam ni? Ya guys, jangan lupa saksikan Family Duo malam ni 9 malam di TV3. Kita ada 5 peserta. Artis dan juga bersama dengan keluarga diorang. Tapi bukan artis yang minggu lepas lah, artis baru kan semua? Artis baru. Setiap minggu artis-artis baru. Tapi adil ke tak bila penyanyi-penyanyi masuk, orang kata macam alah dia memang penyanyi, mestilah sedap. Tak, pasal dia memang penyanyi tapi dia akan rosakkan lagu tu oleh orang yang dia jemput tu. Sebab kita tak tahu dia adakah keluarga yang boleh nyanyi atau tidak. Tak semestilah. Akak pula kata Cik Salmah kata sesuatu kepada mereka. Kepada anda terus bersama kami malam ni 9 malam Family Duo. Malam ni korang kena tengok ada benda yang happening, ada benda yang memang luar jangkaan malam ni, okey? Ada guest artis datang. Tapi surprise juga. Ratu Rock. Untuk itu tengok Family Duo malam ni jam 9 malam di TV3. Terima kasih Didi Alias. Terima kasih Mak Adam. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.